yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair amma ba'd. Abu Bakar dan Omar, semoga Allah meredai mereka berdua, berkata, muka surat 96, membaca Al-Quran dengan betul. Apa maksud membaca Quran dengan betul? Lebih kami cintai daripada menghafal sebahagian huruf-hurufnya. Apa maksud baca dengan betul? Dengan makhrajnya, dengan tajwidnya, mengikut makhraj Arab lah. Mengikut makhraj. Apa makna makhraj? Tempat keluar huruf. Baca dengan lahjah Arab sekadar kemampuan kita lah. Sebab kita ni orang ajam. Jangan ikut pelat orang ajam. Baca sekadar kemampuan kita. Setelah kita tekun, mempelajari, berusaha untuk memperbaiki talafuz ataupun makhraj-makhrajnya. Maksudnya bukan kata aku ni orang Melayu, bukan orang Arab, baca Quran bercincai sudah lah. Lebih kurangnya dia. Kita tak ambil berat tentang talafuz. Tak boleh. Maknanya setelah kita belajar, maka kita baca mengikut kemampuan kita. Sebab ramai orang baca Quran, termasuklah pelajar-pelajar tahfiz ni, dia ikut suka dia. Bukan ikut belajar bahasa Arab. Dia ikut suka dia. Dia nak baca macam mana? Sedangkan Quran kalamullah, bukan surat khabar. Dia ada rentak, dia ada tinggi, rendah. Dia ada tebal, nipis. Dia ada pendek, panjangnya. Jangan nak baca ikut dan. Sebab dia merupakan kalamullah. Jadi Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kata, baca Quran yang jenis macam tu lebih baik, lebih disukai daripada menghafal. Kalau hafal sahaja pun tak betul baca, jadi tak ada maknanya. Ali, Allah Subhanahu Wa Taala meredai beliau, berkata, Ali maknanya Sayyidina Ali. Wa qala Aliun radhiyallahu an, maka telah berkata oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, sesiapa yang mengkufuri. Apa maksud mengkufuri? Tak percaya, maknanya menolak satu huruf daripada Al-Quran, maka dia telah mengkufuri keseluruhan Al-Quran. Jadi ayat Quran ni dia tak perlu tolak semua. Tak percaya kepada Quran 30 juzuk, tak percaya, tak payah. Nak jadi kafir ni tolak satu huruf je. Dia tak payah tolak sebuah Quran, satu juzuk, satu surah, satu ayat, satu kalimah, tak payah. Dia tolak satu huruf saja boleh jadi kufur. Apabila huruf itu disepakati oleh para ulama yang ianya memang huruf Quran. Ada huruf-huruf yang hijaiyah tu bukan huruf Quran, ada. Siapa tahu? Huruf hijaiyah tu ada berapa? Adakah semua ayat Quran? Adakah semua merupakan huruf daripada Al-Quran? Huruf apa yang bukan Quran? Lagi? Hak benda itu yang ada dalam Quran. Contohnya kita tolak ya ayyuhallazina amanu. Selepas nu ada waw, selepas waw ada apa? Ada alif. Tolak huruf tu. Tolak huruf tu. Memang huruf tu memang huruf Quran lah. Maka padan ataupun memadai menolak satu huruf yang disepakati oleh para ulama yang ianya adalah huruf Quran, maka terkeluar daripada agama Islam. Sebaliknya, huruf itu huruf Quran, tetapi di sudut ejaan tak masuk huruf tu. Dia tak panggil ayat Quran tu. Dia nak huruf-huruf yang memang menjadi sebahagian daripada kalimah, sebahagian daripada huruf untuk melengkapkan satu kalimah. Faham tak? Bukan kata huruf tu digunakan di dalam bahasa Arab tetapi tak digunakan dalam Quran. Bukan Quran lah. Ni yang dimaksudkan di sini huruf Quran. Umat Islam bersepakat untuk menghitung surah-surah Al-Quran, ayat-ayatnya, kalimah-kalimahnya dan huruf-hurufnya. Tidak ada perselisihan antara umat Islam bahawa orang yang mengingkari Al-Quran, baik satu surah, tadi dikata satu surah kan, tadi satu huruf kan, baik satu surah, satu ayat,
satu kalimah ataupun satu huruf yang disepakati kesahihannya, maka huruf itu ulama kata dia memang sahih, dia sebahagian daripada huruf Al-Quran, maka dia kafir. Nak tengok dahsyatnya, tolak satu huruf ya. Sebab apa kafir? Dia telah mengingkari kalamullah. Kerana huruf itu, tanpa huruf maka tak lengkap kalam Allah Ta'ala. Nak jadi sebuah Quran mesti kena ada huruf. Nak jadi satu surah, satu ayat, satu kalimah, dia bermula dengan apa? Bermula dengan huruf. Ini satu hujah yang jelas bahawa Al-Quran terdiri daripada huruf-huruf. Orang-orang yang beriman akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat. Wal mu'minuna yarawna rabbahum fil akhirah. Akhirat ini menunjukkan apa? Bukankah akhirat ini menunjukkan masa? Di dunia, masa di dunia. Dunia masa lah. Akhirat maknanya hari penghujung kepada dunia, hari akhir kepada dunia. Hari akhir kepada dunia, kiamat, maka masuk alam akhirat. Adakah tidak akhirat itu adalah merupakan masa? Macam kita kata hari. Hari pun masa. Hari ni hari apa? Tak ingat? Okey, soalan tadi faham tak? Masa di akhirat. Fil akhirah. Kenapa Allah Subhanahu Wa Ta'ala nak tunggu memperlihatkan diri dia di akhirat? Di dunia Allah Ta'ala tak boleh perlihatkan. Adakah Allah Ta'ala tak mampu memperlihatkan diri dia kepada manusia di dunia? Mampu tak mampu? Mampu. Jadi kenapa Allah Ta'ala tak memperlihatkan di dunia? Kalau dah Allah Ta'ala mampu. Apa jawapannya? Apa jawapannya? Serah pada Allah lah. Allah Ta'ala tak bagi tahu. Kita boleh tahu. Ni orang nak buat andaian. Sebab begini. Mana ada sebut dalam Quran hadis macam tu? Serah kepada Allah. Tetapi dalam isu masa ini, orang tak petikai. Orang tak bahas kenapa. Allah Ta'ala memperlihatkan diri dia di akhirat. Menunjukkan masa di akhirat. Adakah Allah Ta'ala perlukan masa? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh fi sittati ayyam. Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Masa ni siapa buat? Okey, sepakatnya masa ni Allah Ta'ala buat. Betul? Masa ni adalah makhluk, bukan? Bukankah masa ni makhluk? Bila Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, mengambil masa 6 masa, adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Yang ni semua orang tak bahas, tak bincang. Memang kata Allah Ta'ala tak berhajat kepada masa. Tetapi bila kata fis sama, di tempat. Yang Rasulullah tanya seorang hamba kan, Aina Allah? Hamba kata fis sama. Tak boleh kata di langit. Dia bukan menunjukkan makan, dia menunjukkan makanah, menunjukkan ketinggian Allah. Bukan Allah Ta'ala bertempat, sebab tempat itu adalah makhluk. Yang tu dia tolak. Kalau tak masa, kenapa dia terima? Jadi golongan yang suka main logik, main akal ni tak ke mana. Dia tak pergi ke mana akal dia. Jadi bagi kita, orang yang beriman, apa sahaja yang didatangkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan disebut di dalam hadis-hadis yang sahih, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita patuh. Amanna, kami semua beriman. Ciri ataupun sifat orang beriman, akur, terima, patuh, tasdik, mengiyakan, baru betul-betul beriman. Tetapi bila datang ayat Quran dan juga hadis yang tak sesuai dengan pemikiran ataupun logik dia ataupun andaian dia, dia mula ragu. Dia nak suruh Quran ikut andaian dia, bukan dia ikut Quran dan hadis. Sedangkan awal-awal lagi dah baca dalam Quran, zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Jadi demikian itu
kitab Al-Quran yang tidak ada ragu. Sampai tang ayat yang mereka menganggap ayat mutasyabihat dah mereka confuse. Ayat tu betul, ayat Quran betul, tetapi tak boleh faham macam tu. Faham macam mana? Dia nak kena faham ikut selera dia, ikut andaian dia, ikut kepala dia, ikut logik. Hak tu baru betul. Semua ayat Quran dan hadis-hadis, ayat Quran disebut ayat mutasyabihat, hadis disebut hadis sifat kan. Sedangkan bukan semua ulama sepakat mengatakan Ar-Rahmanu ala arsyistawa, yadullah, ainullah, wajhullah. Ayat-ayat berkaitan dengan muka, tangan, mata. Bukan semua ulama kata itu ayat mutasyabihat. Khususnya para ulama salaf. Ulama salaf kata itu bukan ayat mutasyabihat, itu ayat muhkamat. Ayat mutasyabihat huruful muqatta'ah fi awalis suar. Apa makna? Jadi dia mau buat satu andaian. Andaian itu dipaksa supaya orang pegang macam tu. Jadi kembali kepada apa yang kita bincangkan pada petang ini, masa sesungguhnya adalah makhluk. Kenapa Allah Ta'ala tunggu di akhirat pula nak memperlihatkan diri dia? Kenapa tak tunggu di dunia? Tak mampukah Allah? Jadi kalau pakai nak tanya Allah Ta'ala, kita Tuhan ke Allah Ta'ala Tuhan? Siapa Tuhan? Bila Allah Ta'ala ikut suka dia nak perlihatkan di dunia ke di akhirat ke? Tetapi isunya di sini masalah tang masa Allah Ta'ala memperlihatkan di akhirat, maknanya masa akhirat orang tak bertikai. Adakah Allah Ta'ala berhajat kepada masa? Semua boleh terima. Tapi bila Allah Ta'ala kata, bila dikatakan atas langit, langit tu tempat tak boleh. Allah Ta'ala, langit kan makhluk baharu, Allah Ta'ala berhajat kepada baharu. Yang tu mereka tak boleh terima. Sebab apa? Nak mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala berdasarkan kepada andaian, kepada rekaan sendiri, bukan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Orang-orang yang beriman akan melihat Tuhan mereka pada hari kiamat dengan penglihatan mereka. Okey, dengan mata mana kita lihat Allah Ta'ala? Siapa boleh bagi tahu? Kita confirm semua orang beriman insya-Allah akan dapat melihat Allah Ta'ala. Dengan mata mana? Kita kata mata di akhirat lah. Bukan mata dunia kan? Okey. Mata di akhirat. Mata tu baharu ke dia kodim? Hancur tubuh badan kita semua hancur. Allah Ta'ala jadikan semula. Okey, kalau kita kata bukan mata hak di dunia, mata akhirat. Mata tu kodim ke baharu? Kalau kita kata baharu, dia melihat zat yang kodim. Jadi macam mana tu? Mesti kalau mata itu bersifat dengan sifat baharu, dia mesti melihat pada satu objek yang ada sasaran, yang ada tempat. Faham tak faham ni? Ni puak-puak apa dia Mu'tazilah dengan Jahmiyah ni tak faham-faham. Di dunia tak kenal Allah, di akhirat pun tak kenal Allah Ta'ala. Kita lihat dengan mata apa? Mata tu tetap sifat dia, sifat baharu. Melihat Allah Ta'ala yang qadim. Qadim lagi azali. Yang sedia. Yang ni kena kita slow sikit bab ni. Sebab orang nak pening sangat. Atas dunia tak boleh kata Allah Ta'ala tak aras. Sebab aras tu baharu. Sebelum ada aras, Allah Ta'ala duduk di mana dia kata. Kita kata atas berdarah, bukan duduk macam tu. Bukan berdempik dengan aras. Ini pegangan ulama-ulama salaf. Pegangan ulama-ulama salaf. Dapat melihat Allah Ta'ala dengan mata mereka. Jadi macam mana ni Allah Ta'ala? Bila kita melihat Allah Ta'ala, kalau orang beriman sudah tentu dia duduk dalam syurga. Allah Ta'ala duduk dalam syurga ke luar syurga? Ini semua puak-puak Jahmiyah menimbulkan keraguan-keraguan, kemuskilan-kemuskilan. Kalau orang beriman duduk dalam syurga, dia dapat melihat Allah. Allah Ta'ala duduk dalam syurga ke luar syurga? Dia kata kalau Allah Ta'ala duduk dalam syurga, syurga adalah tempat. Allah Ta'ala tidak berhajat kepada tempat. Dia duduk main otak dia. Cukup bahaya pemikiran yang macam ni.
Sepatutnya bila disebut oleh Allah dalam Quran, dalam hadis, kita terima je. Tak kira lah Allah Ta'ala duduk dalam syurga ke, di luar syurga ke, itu bukan persoalan kita. Itu kita tidak ditaklifkan. Kita tidak dibebankan untuk tahu benda yang macam tu. Okey, kalau kita kata Allah Ta'ala luar syurga. Luar syurga bukan tempat ke? Orang beriman duduk dalam syurga. Allah Ta'ala tak boleh dikatakan duduk dalam syurga sebab syurga tempat. Di luar pada syurga bukan tempat. Okey. Sekarang ni kita duduk dalam bangunan sekolah. Bangunan tempat ke bukan tempat? Makhluk kan? Di luar tu. Di luar di padang tu, tempat parking kereta. Makhluk ke bukan? Nak jawab macam mana? Soalan apa yang Ustaz bangkitkan ni, jumpa dengan orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, tolong tanya dia. Apa jawapan dia? Boleh jawab tak? Ha? Nak belajar akidah, biar belajar betul-betul. Jangan buat andaian. Ini sampai di akhirat pun dia pening nak kenal Allah Ta'ala. Sebab apa? Dia tak pegang apa yang betul-betul yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dalam hadis dia tak pegang. Dia buat ikut andaian dia. Jadi bila kita berdasarkan kepada andaian, kepada logik, andaian pemikiran manusia ni dia terbatas. Dia ada sempadan. Bukan boleh fikir jauh. Begitu juga penglihatan kita. Dia ada sempadan dia. Pemikiran kita pun macam tu lah. Kalau main akal dengan ayat Quran ni, tak ke mana pergi. Jadi kesimpulannya, orang beriman, kita nak pegang macam mana? Kita pegang bahawa kita dapat melihat Allah. Yakni orang beriman dapat melihat Allah Ta'ala di akhirat nanti. Macam mana, di mana, jangan tanya. Terserah kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mampu buat semua. Ada seorang individu tu, dia sebut, jadi Allah Ta'ala bukan duduk dalam syurga, dia kata. Tapi dia pun tak boleh beritahu duduk di mana. Di akhirat esok. Di akhirat tu masa. Tak boleh sebut di akhirat. Kalau kata masa, Allah Ta'ala berhajat kepada masa. Ini popok Jahmiyah dengan Mu'tazilah, tolong tengok perbahasan ni. Tak faham sampai ke sudah. Sampai di akhirat pun tak kenal Allah Ta'ala. Bukan kata di dunia tak kenal Allah. Sebab kita bersyukur kepada Allah Ta'ala bagi taufik hidayah, memperkenalkan kepada kita akidah salaf. Ataupun disebut sebagai manhaj salaf. Salafus salih. 3 generasi kurun yang pertama. Generasi awal. 300 tahun kan? 100 tahun, 200, turun kurun yang ketiga. Generasi salaf dipanggil. Sama ada daripada kalangan sahabat, tabi'in. Yang Allah Ta'ala memang iktiraf tentang pendirian dan juga pegangan mereka. Kuntum khaira ummatin. Kamu sebaik-baik umat. Jadi bagaimana pegangan mereka? Kalau dikatakan ayat mutasyabihat ataupun hadis-hadis sifat, mereka pegang secara sahih ayat. Yang itulah yang disebut sebagai amir ruha kama ja'at. Laluilah ayat itu sebagaimana dia datang. Bi ghairi ta'tilin wala tashbihin wala ta'wilin. Tanpa menolak ayat itu ayat Quran ataupun hadis itu hadis sifat, tanpa menolak. Bi ghairi ta'til wala tashbih, tidak menyamakan Allah Ta'ala dengan yang baru. Walaupun di sudut perkataan, di sudut nama macam sama, macam tangan Allah, tangan makhluk. Wajah Allah, wajah makhluk. Di sudut kita kata nama sama, di sudut hakikat tidak sama. Tidak menolak, tidak mentashbih, wala ta'wilin, tidak palingkan daripada makna asal. Itu pegangan salaf. Yang orang duk kata salaf ni apa dia? Tafwid, tak tahu makna. Tak tahu makna. Dia pula boleh tahu yadullah, maknanya tangan Allah. Dia lebih tahu daripada pegangan salaf. Sedangkan Syekh Daud Al-Fatani membahaskan isu ni di dalam kitabnya Durus Samin yang kita baca hari itu. Dia menakarkan pendapat Imam Malik. Boleh kata nama-nama kita kata sifat tadi sebagaimana sifat makhluk, tetapi hakikat tak sama. Sekadar nama aja. Tetapi dia mukhalafah.
Dia berbicara dengan mereka dan mereka berbicara dengannya. Okey, bila boleh bersembang, kita dengar tak perbicaraan Allah? Kalam Allah Ta'ala kita dengar tak bila Allah Ta'ala dialog dengan ahli syurga besok? Dia dengar perkataan kita dah tentu. Kita dengar tak perkataan dia? Kita dengar. Sebagaimana hadis-hadis lepas. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kamu bertemu dengan Fir'aun kerana Fir'aun melampaui batas. Kalau kita baca Quran, pernah ataupun tidak Nabi Musa pergi bertemu dengan Fir'aun? Pernah. Sebab apa? Arahan Allah. Arahan Allah Ta'ala dia dengar ke tak dengar? Dia dengar. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam supaya menyembelih anak dia. Siapa anak dia? Akhirnya Allah Ta'ala tukar kibas kan? Suruh tukar kibas itu dan menghalang Nabi Ibrahim sembelih dengan firman Allah. Nabi Ibrahim dengar ke tak dengar? Dengar. Ada di kalangan nabi-nabi dan juga rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mereka menerima wahyu melalui pelantaraan malaikat Jibril. Ada yang mereka bercakap secara langsung dengan Allah, direct, tanpa perantaraan. Di antaranya Nabi Musa sendiri kan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan telah berkata oleh Allah Ta'ala akan Nabi Musa sebenar-benar perkataan, sebenar-benar percakapan. Maka bercakap itu berlaku secara jelas dan terang. Dia berbicara dengan mereka dan mereka berbicara dengannya. Boleh bersembang Allah Ta'ala di akhirat. Sudah tentu dengar kalam Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman pada hari akhirat itu, maka orang-orang yang beriman berseri-seri mereka memandang kepada Tuhan mereka. Tengok muka Allah Ta'ala ni, tak payah pakai make up. Berseri-seri cantik. Kalau di dunia tak apa berseri kan? Bermuka bulan-bulan puasa ni moyok je, muram je. Konon-kononnya puasa lah tu, tak makan tak minum kan, moyok je, tak berseri kan? Banyaknya bulan puasa orang muka tak berseri lah, muka moyok, muka letih, penat. Di akhirat besok berseri-seri muka orang beriman. Sebab dapat melihat Allah. Dan melihat Allah Ta'ala ini adalah merupakan nikmat yang paling besar. Allah Ta'ala juga berfirman, jangan lagi mereka berlaku demikian. Kalau tidak, mereka pada hari itu tetap terdinding daripada Tuhan mereka. Kalau orang kafir jadi ada hijab. Apa makna hijab? Halangan, benteng untuk melihat Allah Ta'ala. Ada orang beriman, dibuka hijab untuk melihat Allah. Tak kala Allah meletakkan pendinding bagi mereka ketika dia murka. Ini menunjukkan bahawa orang-orang beriman melihat Allah dalam keadaan dia redha. Redha apa makna? Setuju. Allah Ta'ala setuju. Jika tiadalah perbezaan antara kedua-dua golongan ini, maka orang kafir tak dapat lihat kerana Allah Ta'ala tak redha. Jadi sebab itu ada perbezaan antara kedudukan orang yang beriman dan juga orang yang kafir. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Al-Qamar maknanya bulan purnama, bulan penuh. Adakah di sini Nabi SAW menyamakan Allah dengan bulan? Tak berani kata Nabi syirik. Kau nak bayangkan Nabi syirik, Nabi kata kamu melihat Allah seperti bulan purnama. Seperti. Nak ceritanya indah, cantik. Bukan macam bulan Allah Ta'ala tu mukhalafah. Mukhalafatu ta'ala lil hawadith. Laisa kamitslihi syai' fala tadribu lillahil amsal. Allah Ta'ala tak sama. Nisbah Nabi tu nak cerita cantik, bukan sama dengan bulan. Kalau sama, apa makna mukhalafah? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tak sama sekali-kali. Kenapa Nabi buat perbandingan macam tu? Nak cerita apa? Nak cerita berseri, nak cerita cantiknya. Macam mana tak boleh nak cerita? Bila sebut macam mana, sebut gambaran zahir seperti bulan. Tetapi hakikatnya macam mana? Wallahu a'lam.
Jadi timbul lagi dalam pemikiran kita, nak tahu macam mana ni cantiknya Allah, tak tahu. Nabi sekadar buat pemandangan macam tu, orang nampak bulan ni cantik, tapi dia bukan bulan, bukan macam bulan pun. Sekadar kiasan nak menceritakan kecantikan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya kalian akan melihat Tuhan kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Macam orang kata Zaidun kal Asad. Zaid seperti Asad. Adakah rupa Zaid dengan Asad tu sama dia? Sama tak? Asad ada berapa kaki? Zaid pun 4 kaki. Asad ada ekor tak? Zaid ada ekor. Asad ada taring. Zaid pun ada taring. Tu kenapa kata seperti Asad? Nisbah syuja'ah, keberanian. Tadi nisbah cantik, bukan sama dengan bulan. Hadis sahih muttafaq alaih, yakni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ini Nabi menyerupakan cara orang-orang yang beriman melihat Allah dengan cara mereka melihat bulan. Bukannya menyerupakan. Tengok dia terang yang dilihat Allah dengan yang dilihat bulan, kerana sememangnya Allah tidak ada serupa sebanding dengannya. Fa innallaha ta'ala la syabiha lahu wa la nadhira. Qada dan qadar. Apa maksud qada dan qadar? Siapa boleh beritahu apa makna qada, apa makna qadar? Tak boleh beritahu. Sebahagian daripada ulama menyebut qada suatu ketetapan. Ingat sebahagian ulama-ulama membahaskan isu qada qadar ini. Qada adalah ketetapan. Ketetapan ni maksudnya ketetapan yang Allah Ta'ala takdirkan kepada kita, baik ke buruk ke, mati ke hidup ke, dia dapat rezeki ke, dia ditimpa musibah, malapetaka, bencana, dia berjaya di dalam hidup ataupun tidak, dia lulus periksa ataupun tidak, tu takdir, itu qada. Qadar maknanya, contohnya dia hari ni dia accident, itu satu qada, satu ketetapan Allah. Qadar berapa peratus kecederaan, kemudaratan yang dia alami. Walaupun berbagai-bagai tafsiran, huraian yang dikemukakan oleh para ulama, tapi yang ni paling kemas kalau kita nak pegang. Begitu juga Allah Ta'ala telah mentakdirkan, telah mengqadakan, menetapkan seseorang itu dia dapat rezeki. Berapa peratus rezeki yang diperolehi, maknanya qadar. Itu sebahagian daripada pendapat ulama-ulama yang menghuraikan maksud qada dan qadar. Antara sifat Allah Ta'ala adalah dia melakukan apa sahaja yang dia kehendaki. Dia menetapkan, dia menetapkan apa ikut suka dia, tetap macam mana. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi melainkan dengan kehendaknya. Berlakulah apa pun. Apa sahaja yang berlaku. Sekarang ni apa yang sedang berlaku sekarang? Apa yang sedang berlaku? Hujan kan? Siapa yang tentukan? InsyaAllah tak lama lagi dia berhenti. Siapa yang tentukan? Tak lama masuk musim kemarau. Siapa yang tentukan? Semua daripada Allah Ta'ala. Tiada ada sesuatu pun yang menjadi melainkan dengan kehendaknya. Dan tiada sesuatu pun yang terkeluar daripada kemahuannya. Semua benda ni berdasarkan kepada ketentuan dan kemahuan Allah. Kerana Allah Ta'ala nak buat lagu tu, tak terkeluar daripada kehendak Allah Ta'ala. Jadi kalau kita pegang macam tu, bila kita ditimpa sesuatu musibah, sesuatu kemalangan, taklah begitu rasa tertekan, taklah hilang kesabaran, taklah kita nak menyalah mana-mana pihak. Sebab itu kita ingat itu takdir daripada Allah. Allah Ta'ala nak macam tu. Kalau kita tak puas hati, maka kita tak bersetuju dengan kehendak Allah. Apa maksud tak bersetuju dengan kehendak Allah? Tak setuju dengan takdir Allah. Sedangkan beriman kepada qada dan qadar ini salah satu daripada rukun iman yang wajib kita percaya, kita imani, kita yakini. Tidak ada di dalam alam semesta ini sesuatu pun yang terkeluar daripada takdirnya, maknanya ketentuannya.
ataupun muncul dengan selain tadbirnya. Sesuatu wujud, sesuatu benda tu muncul selain daripada apa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Boleh tak berlaku macam tu? Sesuatu benda ni berlaku tanpa takdir Allah. Boleh tak? Tak boleh. Semua berdasarkan kepada takdir Allah. Ataupun muncul dengan selain takdirnya, selain dari tadbirnya. Tiada jalan keluar daripada takdir yang telah ditentukan. Dan takdir itu tidak melepasi apa yang telah digariskan di dalam Lauh Mahfuz. Apa yang ditentukan yang tu ya, tak lebih. Cuma di dalam masalah takdir ini, kita tak tahu apa yang Allah Ta'ala tentukan di Lauh Mahfuz, suatu kitab yang berada di sisi Allah. Sama ada mentakdirkan kedudukan diri kita ni baik buruk, kita tak tahu. Rezeki kita banyak mana, kita tak tahu. Umur kita panjang mana, kita tak tahu. Jadi bagi kita yang nak meneruskan kehidupan di atas dunia ini, di dalam waktu yang sama kadang-kadang kita khawatir, takut di dalam kehidupan kita, perjalanan kita hidup di atas dunia ini terdedah, berlaku kepada kita, terjebak, terjatuh dengan berbagai-bagai musibah, bencana, malapetaka, kesengsaraan, penderitaan. Kita takut yang tu kan. Takut kena bala musibah, pergi musafir aksiden ke, berlaku kemalangan ke, masuk dalam hutan ada binatang-binatang yang berbisa ke. Semua daripada ancaman-ancaman tersebut kita khawatiri. Tetapi dalam waktu yang sama kita tahu benda itu telah ditakdirkan oleh Allah. Kita nak buat macam mana? Kita berdoa sahaja kepada Allah. Kerana kita tak tahu tentang maklumat ketentuan Allah kepada diri kita, nasib yang berlaku kepada kita, kita tak tahu. Banyak berdoa kepada Allah. Kalau Allah Ta'ala izinkan, dia pindah, dia ubah. La yuradul qada'u illa bid-du'a. Tidak ditolak ketentuan itu melainkan dengan doa kepada Allah. Itu serahlah kepada Allah. Dia yang menghendaki apa yang dilakukan oleh sekalian alam ini. Apa yang berlaku semua kehendak Allah. Kalau dia memelihara mereka dari dosa, sudah tentu mereka tidak menyelisihi perintahnya. Seandainya dia menghendaki mereka semua mentaatinya, sudah tentu mereka akan mentaatinya. Allah menciptakan semua makhluk berserta dengan perbuatan mereka, dan Allah telah mentakdirkan rezeki dan ajal mereka. Allah memberi petunjuk kepada sesiapa sahaja yang dikehendaki dengan rahmatnya, dan Allah menyesatkan sesiapa yang dikehendaki dengan kebijaksanaannya. Petunjuk dan kesesatan ditentu oleh Allah Ta'ala. Sebelum kita lahir ke atas muka bumi ni, kita mana pernah berdoa kepada Allah Ta'ala, ya Allah Tuhanku, jadikanlah aku ni orang Melayu yang beragama Islam, menetap di Malaysia, ya Allah. Lepas tu aku besar nanti, cukup akhir balik aku nak belajar di Dar Tahfiz Al-Quran wal Hadis. Ada berdoa macam tu? Dia nak jadi orang Melayu ni. Sebelum dia lahir dia berdoa dia nak jadi orang Melayu, jadi orang Islam yang beriman. Ada tak? Tak. Allah Ta'ala yang mentakdirkan kita. Sama ada Islam ataupun kafir. Bangsa pun semua ditentukan oleh Allah. Inna khalaqnakum min zakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Jadi oleh kerana Allah Ta'ala jadikan kita sebagai orang Islam yang beriman, kita kena bersyukur. Bukan kita pernah berdoa pun, Allah Ta'ala takdir kita jadi Islam. Itu semua kehendak Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, ia tidak boleh ditanya tentang apa yang dia lakukan. Duk tanya Allah. Pergi tanya Allah, kenapa Allah Ta'ala buat begini? Kenapa buat begini? Itu yang soalan yang kita tanya tadi. Siapa Tuhan sekarang ni? Allah Ta'ala ke kita? Bila Allah Ta'ala, jangan tanya. Jangan tanya. Wala yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jadi Allah Ta'ala kata, dan tidak ditanya apa yang dia buat, dan mereka lah yang ditanya. Maknanya kita yang nak kena tanya. Allah Ta'ala akan tanya kita, beriman tak beriman, setelah beriman beribadat ataupun tidak, taat apa tidak, taat ataupun derhaka, kita yang nak kena tanya. Bukan Allah Ta'ala nak kena tanya. Jadi apa Allah Ta'ala sebut, apa yang Allah Ta'ala tentukan, terima sahaja.
Firman Allah Ta'ala lagi, sesungguhnya kami menciptakan tiap-tiap sesuatu menurut takdir yang telah ditentukan. Semua takdir yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala berfirman, dan dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu lalu menentukan keadaan makhluk-makhluk itu dengan ketentuan takdir yang sempurna. Dia menentukan, mentakdirkan. Dia buat manusia. Manusia itu pula dijadikan berbangsa-bangsa. Dalam keadaan manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala, muka Yusuf macam ni, orang ni macam ni, muka Saleh macam ni, orang Cina muka dia macam ni, orang putih, orang Arab macam ni. Kita tak pernah minta, ya Allah, aku jadilah aku muka macam muka orang Melayu, ya Allah, sebelum lahir. Semua ditentukan oleh Allah Ta'ala. Dia buat manusia, dia tentukan kedudukan kita macam mana. Kan disebut dalam Al-Quran, kadang-kadang sebelum lahir meninggal dunia, kadang-kadang lahir beberapa masa meninggal, kadang-kadang Allah Ta'ala tunggu sampai usia dia tua baru Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Itu semua ketetapan yang ditentukan oleh Allah. Allah Ta'ala berfirman, dia ada tidak ada sesuatu kesusahan atau bala bencana yang ditimpa di bumi, dan tidak juga yang menimpa diri kamu, melainkan telah sedia di dalam kitab, yakni Lauhul Mahfuz. Segala sesuatu yang menimpa manusia, yang berlaku kepada makhluk ini, semua telah tetap. Siapa yang menetapkannya itu? Allah. Sebelum kami menjadikannya. Sebelum manusia, sebelum alam ini dijadikan, takdir itu ada dulu. Contohnya hari ini ada orang kena musibah. Sebelum berlaku musibah, takdir itu ada dulu. Hari ini orang dapat rezeki, murah rezeki, dapat nikmat. Sebelum dia memperolehi nikmat, takdir itu ada dulu. Jadi apa yang berlaku ni mengikut satu perancangan, suatu ketetapan Allah. Benda tu dah tetap. Macam orang berlakon cerita lah. Cerita apa? Mak lampir ke, maling kundang ke. Dia buat itu ikut skrip lah. Pengarah suruh buat macam tu, dia akan buat macam tu. Jadi apa yang berlaku Allah Ta'ala dah tetap. Sebelum sesuatu berlaku. Sebelum kami menjadikannya, Allah Ta'ala berfirman, maka sesiapa yang Allah kehendaki untuk memberi hidayah petunjuk kepadanya, nescaya ia melapangkan dadanya untuk menerima Islam. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala nak dia boleh memperolehi hidayah petunjuk, Allah Ta'ala bagi gerak hati dia terima agama Islam. Sebab Allah Ta'ala sayang kepada dia. Allah Ta'ala sayang, dorong hati dia terima agama Islam. Dan sesiapa yang Allah berkehendaki untuk menyesatkannya, nescaya menjadikan dadanya sesak sempit, sesempit-sempitnya. Hati dia ni jadi sesak sempit, tak terbuka untuk terima Islam. Sebut nama Islam jadi panas. Jadi tak puas hati, tak selesa. Ni orang jenis macam ni kita susah hati. Orang yang Allah Ta'ala sayang, yashrah sadarahu lil Islam. Allah Ta'ala melapangkan dada dia untuk terima agama Allah. Sebaliknya orang yang Allah Ta'ala tak nak dia masuk Islam ni, dengar nama Islam pun dia tak suka. Bukan ajak dia masuk Islam lagi, dengar nama Islam tak suka, dengar Quran hadis dia tak suka. Bahaya ni. Golongan yang disempitkan dadanya, yang ditutup dadanya oleh Allah. Seolah-olah ia sedang menaiki, sedang mendaki naik ke langit. Naik ke langit ni jadi dada sempit. Makin lama makin sempit, susah hati, takut. Tempat yang tinggi takut jatuh mati. Jadi ibarat Allah Ta'ala sebut ni, orang yang tak terima Islam ni disempitkan dada dia, tak dilapangkan. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar bahawa malaikat Jibril alaihi salam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa itu iman? Apa itu iman? Mal iman? Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadri khairihi wa syarrihi. Iman itu bahawa kamu beriman kepada Allah. Kamu percaya kepada Allah, kitabnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhirat, ketentuan baik dan juga ketentuan jahat.
Faqala Jibril sadaqta, benar apa yang kamu cakap. Jibril ni dia bukan nak tahu. Dia tanya tu untuk nak ngajar sahabat-sahabat yang berada di dalam majlis bersama dengan Rasulullah. Sebab dia tahu dulu sebelum Nabi tahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Amantu bil qadri khairihi wa syarrihi wal hulwihi wa murrihi." Aku beriman dengan takdir baik dan takdir buruk, dan yang manis dan juga yang pahit. Semua beriman. Apa saja yang ditakdirkan kepadaku oleh Allah, semua aku terima, aku percaya, aku beriman. Di dalam kehidupan Nabi, ada masa Nabi seronok, gembira dengan para sahabatnya. Ada suatu keadaan Nabi susah hati, takut, bimbang, diancam oleh pihak musuh, nak bunuh dia, nak tangkap dia, nak memenjarakan dia. Wa iz yamkuru bikal ladzina kafaru yusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dalam Al-Quran menggambarkan kepada kita bahawa kehidupan Nabi sebelum dia meninggal dunia kadang-kadang susah hati, kadang-kadang seronok. Dia kata apa sahaja yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala kepada aku, semua aku redha. Takdir manis pun aku redha, seronok. Takdir pahit pun aku terima, aku redha. Sebab itu ketentuan Allah. Ini baru betul beriman ni. Kita ni beriman bila takdir benda tu benda baik. Takdir benda yang menyeronokkan, menyukakan, mengembirakan, hak tu boleh terima. Sebaliknya, andai kata Allah Ta'ala takdirkan benda-benda buruk, musibah, malapetaka, bencana. Kenapa asyik aku je kena ni, ya Allah? Orang lain apa okey je, sihat je, aku ni sekejap sakit. Duit hilang pula. Kadang-kadang duit hilang, berlaku kemalangan, musibah. Kenapa jadi macam tu? Tak reda. Kalau Allah Ta'ala tentu benda yang baik, dia suka. Dia boleh beriman, percaya, dia boleh terima takdir-takdir yang baik. Itu sifat kita lah. Kalau takdir yang buruk, tak boleh terima. Dia nak menyalahkan Allah. Kenapa buat macam ni? Dia Tuhan kan, Allah Ta'ala Tuhan. Jadi bila kita telah mengiktiraf, mengakui Allah Ta'ala sebagai Tuhan, dengan kita bersyahadah, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Terima apa sahaja yang Allah Ta'ala tentukan. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahawa aku terima Muhammad sebagai Rasulullah. Maknanya segala ajaran Nabi, ibadah, tunjuk ajar yang diajar oleh Nabi, semua kena terima, jangan bangkang. Itu baru betul kita mengucap dua kalimah syahadah. Jangan kita pilih-pilih sesuatu yang sesuai dengan hawa nafsu, pemikiran kita, agama Islam kita terima. Sesuatu perkara yang tak sesuai dengan hawa nafsu kita, kita tolak, tak boleh. Kita kena apa? Sami'na wa ata'na. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.